Tak malukah Parti Islam se-Malaysia yang dapat kenaikan gaji, yang dapat naik kereta mewah Mercedes, tetapi rakyatnya derita? Ya, kita sakit hati, kita tak boleh cari makan. Sejak daripada tu kan terjejahlah ekonomi ambo bagi duduk kampung ni. Seolah-olah kapitalis ni sedang mencari keuntungan, rakyat di bawah dibiarkan mati kelaparan. Iyalah memang. Antara yang terbesar di Asia Tenggara dan yang kedua di Asia. Kita kerajaan negeri memang bersikap terbuka dan membantu setakat yang kita mampu, memudahkan urusan-urusan supaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini Amba berada di Danau Tok Ubin, dekat dengan projek solar yang dikatakan terbesar di Asia. Namun Amba mendapat aduan daripada penduduk setempat kerana projek ini meresahkan rakyat, di mana ada rakyat yang biasa mencari ikan, keluar, menjala, tak boleh keluar masuk dah kerana ada projek ini. Jadi kita turun sendiri bersama dengan Abang Daud, orang sini yang lebih tahu berkenaan dengan projek di Danau Tok Ubin ni. Dia katakan solar projek terbesar di Asia. Boleh Abang Daud ulas sikit mengenai projek ni? InsyaAllah boleh lebih kurang. Projek ni projek apa sebenarnya? Projek ni projek solar dia. Solar yang dikatakan untuk menguntungkan kepada rakyat. Okey. Oleh kerana amba tengok keadaan suasana di sini, bukan projek ini bukan untuk rakyat. Untuk kepentingan duit kocek pemimpin PAH yang mengagung-agungkan Parti Islam se-Malaysia. Inilah wajah-wajah yang sebenarnya. Kami di sini, kami mewakili pihak yang mencari ikan. Khususnya di dalam tasik ini, mengakibatkan pendapatan harian dia sudah terjejas. Kerana projek ini. Yang dikatakan projek ini untuk menguntungkan kepada rakyat. Okey, ada papasan tak untuk projek ni? Papasan tak ada. Bukan sakat untuk papasan, diugut kami sebagai nelayan ini nak tangkap. Apakah ini ciri-ciri yang mengata melawankan kerajaan Islam? Diugut tu kenapa? Nelayan bercakap tentang isu ni kan, kalau nelayan cari ikan, apa dia diugut tu? Diugut, dia tidak membenarkan masuk kawasan ni. Sungai ni tidak boleh digunakan untuk nelayan? Tak boleh digunakan nelayan. Jadi kalau nelayan sudah tidak dibenarkan mencari ikan, apa papasan apa dia beri kepada nelayan tersebut? Yang memberi papasan anak gori lah. Apa? Tangkap. Polis akan tangkap. Sudah ada tangkap Sudah ada. Turun lagi menangkap ikan di dalam tasik ini, sudah pasti ditangkap. Projek ni menguntungkan rakyat tak agak? Ini merugikan rakyat ni, kambing hitam kepada rakyat ni, buat kocek ni, adui pada pemimpin, cakap berdegar-degar, mengatakan ini hak rakyat, ini kepentingan rakyat. Buktikan kita tidak menolak pembangunan. Okey. Tidak menolak pembangunan? Tidak. Tapi di projek ni? Projek ni makan masuk dalam kocek pemimpin-pemimpin Pak Kelantan lah ni. Kita merasakan projek ni tak siap. Tak siap, ragu ini memang tak siap ni. Hanya untuk alas sekali tutup-tutup, duit masuk. Rakyat, pemimpin yang senang. Rakyat hidup dalam ketangisan. Itu saja. Rakyat tidak boleh cari makan. Tak boleh cari makan. Tidak dapat papasan. Tak ada dapat papasan. Kalau bercakap ditangkap. Cakap. Okey, Malaysia masih tak tahu ni projek solar dan kita pun bukan dia jauh sikit daripada bandar. Ya. Amo dapat daripada hujung-hujung telinga sudah ada tangkapan bila bercakap tentang soal pampasan. Yes. Jadi amo tak faham. Sedangkan nelayan mencari rezeki. Punca rezeki ni lama sini. Ya, turun-temurun. Ada yang bela ikan, buat sangkai ikan. Ada buat sekolah tafiz. Ya, ada. Dihalau dengan tidak ada pampasan. Ya. Jadi amo turun sendiri hari ni, amo tanya orang kampung. Abang Daud mengesahkan bahawa projek ini hanyalah seolah-olah projek untuk kepentingan kapitalis dan sesungguhnya rakyat tidak dapat merasai apa nikmat dan papasan pun tak dapat. Tak dapat. Apabila kita kesian kepada nelayan-nelayan sini khususnya. Disebabkan janji itu hari ada. Janji ada nak bayar, tapi sekarang papasan pun tak ada. Sudah ada janji. Janji tinggal janji. Janji tinggal janji. Kerajaan Islam Pak Kelantan berjanji dan tidak laksana. Tidak laksanakan. Apa Islam ni? Islam apa macam ni? Islam ni dunia masih tak tahu perkara ni. Malaysia masih tak tahu perkara ni. Kerajaan Islam PAS Kelantan telah berjanji dengan nelayan. Ya. Tetapi apa yang kita dapat tahu, ada yang ditangkap polis. Ya. Masuk semalam yang tidur di lokap polis. Di lokap. Betulkah terjejah selepas projek ni? Betul. Tak boleh cari ikan dah. Umur daripada kecil sampai umur ni 75. 75. Taknya makan ni lah.
Start pada kecil sampai umur 7 tahun ni 75. 75. Duk sara anak bini dengan cari ikan di sungai ni lah. Lah ni tak boleh cari ikan. Ya, tak ada. Ada tak pimpin Nepah atau kerajaan negeri turun bincang, tanya khabar, beri pasal? Tak ada. Tak ada. Apa perasaan? Tak boleh kata gapo, senyap lah. Senyap. Gitu je lah. Tunggu cerita dia pada kereta payah nak bagi tu. Nak. Apa pula ada bau ni dia tu okey nya. Buat tu ya. 200 riyal. Sekali tu boleh. Sekali tu. Sampai lah ni berapa lama dah tak boleh cari makan? Tak solat tak boleh. Tak boleh cari makan. Tak boleh cari makan. Gitu je lah. Tak boleh cari makan, tak ada apa-apa. Tak ada apa. Apa perasaan bila yang buat pada Pak Cik ni adalah Parti Islam Sedih Malaysia lah keduduk ke. yang sepatutnya membela rakyat. Kalau kita duduk boleh lah 450 riyal sehari. Lah ni nak ambil 3 riyal sakit. Gitu je lah. Jadi buk tak boleh keluar masuk lah. Tak boleh keluar masuk. Lepas tu tidak ada apa-apa gapo-gapo. Tak ada perjumpa gapo. Hanya dapat 200. Okey Pak Cik, sekiranya Datuk Muhammad Amal melihat video ni, apa perasaan luahan Pak Cik pada Datuk Muhammad Amal berkenaan dengan projek ni? Sama kita minta dulunya tengok keadaan rakyat setara mana. Itu. Daripada puluh-puluh tahun dah kita duduk cari makan, dan sekarang tak boleh cari makan. Nak saru anak apa tak boleh. Jadi pesan kepada Datuk Muhammad Amalnya, ayat kena dia ni. Okey, salah dia. Salah dia. Tengok keadaan rakyat lagu mana. Tolong tengok keadaan rakyat. Bukan nak balas dengan politik, dia tidak nak balas. Dia nak sambung mata pencarian dia. Kita katalah kalau dia beri 300 bulan apa dah. Kalau beri papasannya, suka kurangnya. Ni 200 sekali beri. Tahu bila beri pula. Okey, terima kasih. Bukan pawasan tu dia bisa ganti. Bisa ganti. Bukan papasan lagi dah. Belum. Kita agak sangat kerajaan negeri bersikaplah seperti manusia, melayani manusia. Bicam molek lah. Ada dalam tahun lepas dia beri tiga bata buka. Tu je. Lepas tu tak boleh jalan juga buka tu. Tak boleh. Pasal disekat. Disekat ni taulah pula. Bagaimana kesan projek solar ni kepada rakyat dan juga nelayan sini? Kesan projek solar yang dijalankan oleh negeri pada hari ini dak bagi hamba kesan amat besar sekali lah. Besar sekali sebab apa? Hamba berpuluh-puluh tahun dah. Sejak daripada ayuh hamba siapa ke hamba ni buat kerja cari makan atas sungai. Atas sungai. Tapi buat masa ini dia start ketak silap hamba lah bulan 3. Bulan 3 21 ni hamba tak boleh nak cari makan. Lagi ni lah keadaan sekap apa hamba sebagai nelayan darat ni. Lagi tu. Okey. Bila bulan 3 dah tak boleh cari makan. Sedangkan sebelum ni memang sumber utamanya lah cari makan dengan mari ke sungai ni cari ikan. Ya. Ada tak kerajaan negeri wakil-wakil dia turun jumpa bincang lagu mana? Pagi ada satu kali dia buat perjumpaan di Danau Tok Ber tu. Dia sedang solar ni sudah jalan dah. Tapi dia panggil puak-puak nelayan darat seperti hamba ni kuk sekitar Kepun Casi, Teluk Sawar, Tok Uban, Kampung Rasa ni dia panggil beri pun situ belaka. Dia panggil dia kata hamba menjalankan projek ni dia kata demi untuk rakyat. Rakyat. Projek ni untuk rakyat. Untuk rakyat. Okay. Tetapi bagi hamba dah nak datang ke Satik Sedana Tok Ben dalam 2-30 orang tu, dia tak fikir. Kerana dia hamba terjejas. Dia duk fikir napuk dia. Dia boleh cari makan. Sedangkan hamba 30 orang di Tasik buat perjumpaan di Tasik Sedana Tok Ben tu. Pakai lagi tu. Jadi kalau sekurang-kurangnya kalau betul lah projek ni kepada rakyat, 30 orang, 30 keluarga terjejas ni patut ada papasan tak? Orang kata projek bertaraf Asia terbesar di Asia. Sepatutnya orang yang telah melakukan kerja selama mana bertahun-tahun turun-temurun ni adalah pampasan, tak ada apa-apa. Bagi setakat ini tak ada apa-apa pampasan bagi nelayan darat seperti hamba lah. Tak ada apa satu. Dan sebenarnya nelayan darat ni tidak menolak pembangunan kan? Tidak menolak. Sebab apa untuk kegunaan kita juga. Dah. Kita sakit hati, kita tak boleh cari makan. Sejak daripada tu gak terjejah lah demi ekonomi hamba bagi duduk kampung ni. Seolah-olah kapitalis ni sedang mencari keuntungan, rakyat di bawah dibiarkan mati kelaparan. Iyalah memang begitu lah kita kata. Begitu lah. Pesan kepada
kumpulan kapitalis, ahli politik yang memakan label Islam tetapi tidak membela orang kampung bawah ni, apa pesannya supaya dia menilai lah video ni? Bagi Amor lah, Amor minta tolonglah, lihat apa bagi Amor ni, minta tolonglah, bantu kepada Amor ni. Dan pesan mari tolonglah tengok nelayan seperti Amor ni tak boleh cari makan dah. Kalau boleh, kalau ada papasan pun bagilah sikit kepada Amor. Itulah harapan Amor dah. Jadi Amor nak memberi penegasan, rakyat tempatan nelayan darat ni bukan menolak pembangunan. Takut dia pusing kita. Tetapi mereka mahu pembelaan. Mereka telah secara turun-temurun menjadikan sungai Danau Tok Ubin ni sebagai tempat mata pencarian mereka. Ya, ada projek besar bagus kalau betul kepada rakyat. Cuma yang jadi kebimbangan adalah satu, pertama, benarkah projek ni akan siap? Sebab tak pasal-pasal rakyat tak boleh cari makan kepada satu projek yang kita tak tahu siap atau tidak. Yang kedua, kalau betul projek ni siap, projek ni bagus, belalah mereka yang telah pun mencari makan di sini. Ada yang bela ikan, bantulah, berilah pampasan yang setimpal. Tak boleh kita nak buat kebaikan dengan menindas orang. Konon nak buat projek pembangunan untuk rakyat, tapi ada rakyat tertindas di situ. Jadi Amor mewakili rakyat di sini. Sekali lagi kita nak tegaskan, kita tidak menolak pembangunan, tetapi kita menolak penindasan. Walaupun seorang, kalau ada yang ditindas, Amor akan hadir. Dan pesanan Amor kepada kerajaan negeri, kalau projek ni bagus, teruskan, tetapi jangan tindas rakyat di bawah. Islam yang kamu gunakan atas nama Parti Islam se-Malaysia tidak pernah mengajar, tidak pernah ajar untuk menindas rakyat atas nama pun, atas nama pembangunan ke, atas nama apa pun. Kamu tidak dibenarkan sama sekali menindas. Apatah lagi nelayan kecil yang hanya cari 50-60 ringgit sehari, tapi bagi mereka itu satu sumber yang sangat besar. Kalau kamu cabut, mereka tak boleh nak cari makan. Jadi mereka hanya menuntut pembelaan, kasih belah kesian dan pampasan, bukan menolak projek ini. Masalahnya Allah ni, jadi dia nak cari makan payah. Dulu dia boleh cari makan sebelum ada solar. Sebelum ada solar. Sebelum ada solar ni dia boleh cari makan lah. Mana? So atas nama simpati kepada saing-saing lah. Atas nama simpati atas saing ni. Sebab saya bukan nelayan. Tapi kita siap belah. Kita siap belah kepada penduduk kampung. Yang terjejah. Memang terjejah. Yang terjejah. Memang Pok Cina Pok Silah terjejah nelayan. Nampak jelas sebab kita pun duduk sini. Jadinya dulunya kita duduk tengok selalunya boleh 50 je 80 sehari. Lo ni nak cari 5 riyal pun sakit. Nelayan nelayan lo ni. Jadi siang lah kiranya. Siap belah lah. Siap belah lah. Lepas tu pesannya kepada Datuk Nik Amar, moga Pocik pun bukannya nelayan, tapi kerana kesian. Jadi kami hajat sekali Nik Amar untuk siang dia. Kalau boleh kan, Nik Amar nak suruh siang apa kepada nelayan-nelayan penduduk yang cari makan dalam sungai ni, minta tolong. Bagilah gapo-gapo pun, minta papasan. Rakyat memang derita. Rakyat memang derita lah. Tak padai lah demo tu nak kata sedih naik gaji, rakyat derita. Rakyat derita. Demo boleh naikkan gaji, kata sedih. Rakyat dulu boleh 60 sehari, tak boleh cari rezeki, tidak ada pampasan. Tidak ada pampasan. Kecil atas nama Islam. Okey, terima kasih. Jadi beginilah hamba beri nasihat kepada, khususnya kepada Timbalan Menteri Besar Kelantan, amnya Datuk Nik Amar ni. Kesianlah kepada rakyat. Jangan kita tu mementingkan diri. Semua kerajaan Islam kata mengatakan kerajaan Kelantan ni kerajaan Islam. Bertindak di luar batasan Islam. Pakai pakaian mencedih. Duit yang orang bagi 400 juta hari tu, ke mana pergi? Kesannya rakyat di sini sengsara. Rakyat nak mencari makan, seria sama. Sedangkan tempat ini tempat turun-temurun. Hasil daripada orang cari makan zaman dulu lagi. Turun-temurun. Tanah ni pun mendiami lama dah. Dan projek ni pun dikira, kita tengok-tengok pun projek ni tak berjaya. Tak berjaya? Tidak berjaya. Jadi sekali lagi Amar menyeru kepada Nik Amar ni, kajilah sikit. Kesian kepada rakyat di bawah ni. Jangan kita mementingkan benda keduniaan. Jangan kita nak makan pakaian yang mewah. Hari ni Amar turun ke Danau Tok Ubin. Tengok sendiri projek solar. Nampak bagus Alhamdulillah. Tetapi di dalamnya, rakyat menderita. Bila mau cakap tentang rakyat derita, ramai tidak percaya. Hari ini membawakan sendiri bagaimana nelayan kecil, nelayan darat yang biasanya dapat RM50, RM60
Hari ni nak dapat RM5 pun susah. Tak guna nama pembangunan, akhirnya rakyat setempat menderita. Tak malukah Parti Islam se-Malaysia yang dapat kenaikan gaji, yang dapat naik kereta mewah Mercedes, tetapi rakyatnya derita. Dan rakyatnya derita kerana berpunca kerana tidak ada peri kemanusiaan. Projek yang bagus, tetapi akhirnya kalau rakyat derita itu tak bagus. Itu bukan kepimpinan Islam. Jadi rakyat setempat yang dapat RM50, RM60 bukan menolak projek ini, tapi mereka ingin pembelaan, pembalasan yang setimpal. Mereka telah mencari rezeki daripada turun-temurun, hanya berbekalkan RM50, RM60 sehari, dan mereka sudah sebati dengan Sungai Danau Uban ni. Bila tak boleh mencari rezeki, ke mana lagikah mereka dapat mencari rezeki? Dan ianya berpunca daripada ketidakpandaian mengurus daripada wakil kerajaan negeri yang dikatakan projek ini projek timbalan Menteri Besar. Amo merayu atas nama kemanusiaan, simpati dan empatilah kepada penduduk setempat. Fikirlah cara yang terbaik bagaimana kita nak dapat satu keputusan menang-menang, bukan menang kalah. Akhirnya keputusan hari ini kita lihat kerajaan menang dan rakyat kalah, dan yang lebih teruk rakyat menderita. Hari ini amo bukan nak jadi batu api, amo nak ajar, amo nak nasihat, amo nak kritik supaya kerajaan yang berlabelkan Parti Islam se-Malaysia bersikap adillah seperti mana tuntutan Islam. Jangan kejam kepada rakyat sendiri di saat anda naik Mercedes mewah dapat kenaikan gaji. Kekejaman, ketidakpedulian, ketidakperi kemanusiaan adalah bukti kepada kerajaan Kelantan tidak ada simpati, tidak ada empati kepada nasib nelayan darat dan nasib penduduk setempat. Sekiranya kerajaan ini, kerajaan Parti Islam se-Malaysia benar-benar membawa roh Islam, mereka tidak akan sama sekali melayani rakyatnya sedemikian rupa. Hari ini, inilah bukti rakyat Kelantan derita di bawah kepimpinan Parti Islam se-Malaysia.